Ini zaman tabi'in, khalfiyah at-tarikiyah, latar belakang sejarah. Pada hadha as, bermula zaman ini, awal pertengahan kurun kedua, atau dengan lebih khususnya pada tahun 41 Hijrah. Wadzalika ba'da, dan itu adalah selepas bermulanya daulah Bani Umayyah yang dibawa alati daulat yang kekal pendirian, berkekalan selama 91 tahun. Wa intaha, dan dia berhenti dengan jatuhnya daulah ni dengan membangunnya daulah Bani Abbas pada awal kurun kedua pada tahun 132 Hijrah. So bila Bani Umayyah jatuh, Bani Abbas bangun. Okay, tabi'un ni adalah jamak tabi'in. Setiap Muslim lam yara Nabi. Setiap Muslim yang tidak melihat Nabi atau berjumpa Nabi, tetapi dia berjumpa dengan sahabat. Rawa anhum alam yara. Wahum alladhi tabi'un. Mereka ni adalah yang mengikut sahabat dan jalan-jalan sahabat dari segi jalan dia dan prinsip-prinsipnya. Lepas tu kat sini. So zaman tabi'in ni adalah marhalah ketiga dari aspek keafdalan. Hadis ni khairun nas qurni, sebaik-baik misal adalah kurunku. Kemudian bawah dia. So zaman terbaik adalah pada zaman Rasul, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. So dia ada ketiga terbaik. Okay. So zaman ini dinamakan dengan nama-nama ni. Pertama, zaman tabi'in. Pertama zaman tabi'in. Kedua, zaman munculnya institusi fiqh ataupun madaris fiqh. Ini antara institusi yang muncul tu. Madrasah Syiah dengan Khawarij. Satu yang Aswajah pula, Madinah dengan Kufah. Khalfiyah at-Tarikhiyah, latar belakang sejarah. Bermula zaman tabi'in ini dengan pengasasan Daulah Umayyah seperti yang disebut tadi. Akan ada dekat itu adalah kesan revolusi politik allati hadathat yang berlaku pada masa itu. Waqad bada'at budur, dan bermulanya benih-benih revolusi politik ni bima rasa ketika berlakunya pada zaman Saidina Osman, yakni muhasarati, penangkapannya dan pembunuhannya. Semua mubaya'ah Ali. Kemudian Ali berjanji tetapi tidak membay'ah sekumpulan daripada sahabat. So, sahabat tu antara Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Muawiyah bin Sufyan, Aisyah. Lepas tu, so bila Ali dia bay'ah, so sahabat lain dia ada yang tak bay'ah. So dia akan berlaku tas'id wa waqa'a tas'idnya, berlaku pergolakan hatta intahat biwaqi', sehingga pergolakan tu berlaku dengan peperangan Jamal, kemudian peperangan Siffin, semua hadisah Tahkim. Kemudian berlakulah peristiwa itu Tahkim tu. Semua ma'aqabah dhalik, kemudian apa yang akibatnya berlakulah perbelahan, insyiqaq ni perbelahan pada pada
barisan tentera Ali bin Abi Talib. So memang dari sini munculnya firqah Khawarij. Khawarij ni allati rafadat, yang menolak tahkim dan mengiktibarkan bahawa dia adalah khianat kepada amanah ni. Seperti mana munculnya firqah Syiah yang intasar si Ali, yang menang ke atas Nabi, ke atas Ali, wa qalat fi, dan membesar-besarkan ni wara al-khilafah haqqan li Ali wa ahli baiti khasah. Dan dia melihat khilafah yang benar tu adalah Ali dan ahli bait ni saja. Waminah yaitu ukhra, pada sudut yang lain, intakil amru, berpindahnya perintah ijtihad dan fatwa pada zaman ini kepada tabi'in, pada anak kanan sahabat yang asing, selepas para sahabat. Dan anum tatalmizu, kerana mereka belajar ataupun mereka belajar daripada sahabat. Kata kita sangat daerah tu, iaitu luasnya daerah fiqh. Sangat daerah tu fiqh dengan luasnya sempadan daulah Islamiah, maka surat banyaknya hawadis. Kama itu sangat daerah tu khilaf. Di mana meluasnya daerah khilaf aksar mimma kana alaihi fi ahdi sahabat. So daerah daerah fiqh Islam ini dia meluas dengan sebab-sebab ni. So sebab pertama, intisyarul Islam wa tis'atul raqab, tersebarnya Islam dan meluasnya sempadan daulah Islamiah. So telah meluas sempadan daulah Islamiah ni sehingga sempadan Muslim ini dia meregang. Saya cerita dia meluas ke China, Asina Syarqan Timur, ilal Muhayt Atlas, Lautan Atlantik, Warban Barat, wa minal Bahri wal Arabi was Sakhra, dan Laut Arab dan Gurun, Afrika, Junuban Selatan, ke Gunung Taurus, ke Asia Kecil Utara. Maka Nasil Balad Maftuhah, dan di negara-negara Maftuhah ni ada tamadun dan pengetahuan-pengetahuan yang pelbagai, wa'arafat taqalid, dan pengetahuan taklid yang khusus, lima ada ila buhur kata muskalat, di mana bawa kepada munculnya banyak masalah-masalah yang tak pernah diketahui sebelum ini. Dan muskalat pemina keseterusnya. So bila masalah tu banyak, dia banyak ijtihad ni dan pandangan-pandangan pada pelbagai pintu fiqh. So, sebab yang kedua adalah tersebarnya sahabat pada negara-negara, keseratan negara. Tidak keluar sahabat pada zaman Abu Bakar dan Umar dari Madinah Munawarah, kecuali mereka ni ada hajat politik ataupun ta'limiyah untuk mengajar. Kama fa'ala Umar bin Khattab, seperti mana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia mengutuskan Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Lepas tu dia tulis, ini khutbah asli, sesungguhnya aku telah mengutuskan pada kamu Abdullah bin Mas'ud, yang seorang yang alim dan wazir. Fi zaman Uthman, pada zaman Uthman bin Affan, telah diizinkan untuk sahabat untuk berpecah ke negara-negara yang terbuka, Maftuhah, khususnya ahli fiqh, washabul fatwa, haisu akbalun nas, di mana menerima manusia daripada mereka dan mengambil daripada mereka ilmu dan amal. Wabadum kan tasatur fatwa, wabadum tawala qada, yang
fatwa, isu-isu ni. Apa kita sesuatu masa dia okey, sumber fiqh pada zaman tabi'in pula. So kalau kat kitab sunnah ijma'. Kalau Rasul dulu kita ada kitab sunnah ijma'. Dah masuk tabi'in ni kita ada fatwa sahabat dengan ijtihad ra'i. So Al-Quranul Karim. Sumber pertama Al-Quran Karim. Hati ni macam untungnya Al-Quran Karim fi hadhihi asr bimazid min ihtimam, dengan banyaknya kepentingan dan penjagaan macam selepas sempurnanya pengumpulan dan tadwinnya wa nashruhu dan penyebarannya pada zaman sahabat. Wa min aham ma qama bihi ulama min al-jumhur dan tanqid. Apa yang dibuat oleh ulama dari tafsir Quran ni, dia tanqid Quran dan membentukkannya. Misalkan masa Uthmaniyah ni, dia Khaliyah ni kosong minan naqti, daripada titik, dah bentuk i'timadan ala as-saliqah al-arabiyyah allati la tatajid. So dia berterusan, saya tak ada titik semua tu, dia berterusan sehingga masuknya ajam orang ajam. Pakai surat al-khalq, banyak kekeliruan orang Arab ni, dia keliru dengan huruf. Lepas tu ulama ni, okey, poin dia ni, faqama ulama biwadi'an, ulama dia meletakkan titik dan bentuk. Okay. So Abu Aswad ni dia titik bawah huruf dhammah wa tahtahu lil kasrah wa baina yadayhi bil fathah min ajli tamyiz baina halat rafi wa nasb. So dia letak baris. Kalau wa baina yadayhi, dhammah, so bawah dia kasrah dan yang antara kedua tu fathah. So ni Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia letakkan dhammah waw kecil, lepas tu fathah alif kecil tu sini tu, kasrah ya, tu ya kecil tu. Lepas tu dia letak alamat syaddah wasukun, syaddah sukun. Lepas tu Nasr bin Asim ni dia buat titik bentuk ni lah. Nak bezakan huruf dal dengan zal, contoh dia tak titik. Pasal ada kata tashkilat, dan itu masuk titik dan bentuk dalam huruf. Okay. So yang kedua, sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah ni ada penulisan sunnah nabawiyah dan kemunculan hadis maudhu'. So yang pertama, penulisan
Al-Quran dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, kemudian zaman Osman bin Affan, kedua-duanya pada zaman sahabat. Walaupun sunnah tidak dikumpulkan pada zaman sahabat tu, kecuali penulisan yang sendiri-sendiri. Yastuduwina ba'du sahabat yang bersimbang. Wafi asri tabi'in iktasa'ad darat tabi'in fardiyin amma kan. Pada zaman tabi'in ni dia berluas penulisan sendiri-sendiri ni, macam zaman sahabat. Dengan itu berterusan tahdis dan simak pada riwayat hadis beberapa hadis. Iaitu fi awfirasi tabi'in pada akhir-akhir zaman tabi'in ini telah mengambil berat sebagai ulama' ni dengan penulisan sunnah, kerana walakin bagi akhir-akhir zaman tabi'in ni ulama' mula mementingkan untuk penulisan sunnah. So ketika pengambil alihan, ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kata ulama' Fiasri wa Ibrahim, so dia suruh memerintahkan untuk menulis sunnah pada tu tahun 99 Hijrah. So perintah ni datang dengan sebab dia takut dengan perginya hilang atau pergi atau hilangnya banyak pemilik hadis, pemegang hadis daripada sahabat tabi'in. So bila hafal, bila kewafatan sahabat atau tabi'in ni, so hadis pun akan hilang. Yang kedua, khawfuhum min ikhtilat. Yang kedua, takut bercampurnya hadis tu dengan hadis sahih dengan hadis maudhu'. Selepas wadu'a ahli ahwa'ani kal farawati, hadis maudhu'. Zikru Bukhari zuhur hadis maudhu'. Munculnya hadis-hadis maudhu'. So natijah daripada larangan untuk penulisan hadis pada zaman sahabat, wa iktifaihim, dan cukupan mereka dalam hafalan, faqru wajada min a'da Islam, telah muncul a'da Islam, ini musuh-musuh Islam, man nafadha ila sufufi, yang ingin menembusi saf-saf muslim ini dengan cucuk mereka ni dengan apa yang merosakkan agamanya. So telahlah muncul hadis maudhu' ni, muncullah pemalsuan pada hadis, ruju, dan mempromosikan banyak likasir min hadis, kebanyakan hadis batil, tahdil haram wa haram, menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Wa mimma zada min kasrati wada'i asbab. Okay. So sebab banyaknya hadis maudhu' ni, terus munculnya firqah-firqah dan kumpulan-kumpulan dan puak-puak yang berbagai. Sama fa'ala zalika. Okay. Di mana antara mereka adalah musuh-musuh agama, seperti Az-Zanadiqah ni, Yahud dan Yahudi ka Abdullah bin Sabah, qala Hamad bin Zaid. Wadu'at Az-Zanadiqah telah mencipta Zanadiqah ni 4,000 hadis untuk merosakkan manusia ni agamanya. Satu contoh hadis yang dipalsukan oleh Umar bin Musa ad-Dimashqi pada kurun kedua, iaitu pada sesungguhnya Allah takut marah. Ingat Allah marah penurunan wahyu dengan Arab, tapi dia redha dengan penurunan wahyu dengan bahasa Farsi.
Contoh hadis palsu, hadis maudhu. So sebab yang kedua adalah ta'assub mazhab. Pada sebahagian mazhab berfikir ataupun puak-puak bidah fi'in min lafaz ta'assub. So dia ta'assub dengan mazhab masing-masing. Wa ta'yidan li ara'ihim, dia menyokong pandangan-pandangan mereka. So ketiga, sebab ketiga dalam munculnya hadis palsu ni, raghabah ba'da al-fasqah, menginginkan nama ataupun kuasa jamaah ada dekat minan nas haulihim, antara mereka dia orang ni nak nama ataupun menghendakkan kuasa, memujawaratul ahwa ila umara'i wa raghabah fi ma indahum. Dia nak macam mendekatkan diri dengan orang-orang, dengan ketua. Sebab hadis palsu. Pasal ba'da jahalah, okay, bermudah-mudah sebahagian orang jahil, orang tak pandai. Fawadu hadis fi babi fadail. So diorang ni dia buat hadis ni pada bab fadail dan targhib wa tarhib. Targhib ni macam dia nak mengajak lah. Wa kana minhum man yakun nahnu naktibu li rasul. Dia kata kami ni menipu untuk rasul dan bukan menipu ke atas rasul. Contohnya dia buat hadis fadail qiraat ba'da sur. Dia fadilat membaca sebahagian surah-surah Al-Quran ni untuk mengajak manusia ni membaca Quran je dan mengalihkan wasarfihim daripada fiqh. Okay, ijma'. Jadi kita ada ijma' dengan fatwa. Ijma' fatwa. Fatwa sahabat. Baca lah. Sebagai sahabat kadang-kadang dirikan dengan syarah nas-nas yang berkaitan dengan hukum daripada Quran dan Sunnah. Sebenarnya sahabat ni adalah orang yang paling mengetahui, dengan sebab mereka ni adalah raja bahasa. Sebab Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab dan itu adalah bahasa dia orang. Baru Rasul yang Muslim, dan Rasul tu adil dengan diorang time tu. Fahum a'lamun nas bil huda. Dan diorang ada yang paling tahu lah tentang Al-Quran dan hadis. Lama lahum, so diorang ni juga raja pada tasniah kerana diorang ni hidup pada nuzul Al-Quran tu. Sezaman dengan nuzul Al-Quran. Bila Al-Quran tu diturunkan, mereka ni ada. Wafaqu ala sebab nuzul, sebab guru dia. Mereka mengikuti sebab nuzul ni dan sebab urut hadis ni. Itu sahabat ni kadang-kadang kamu iftak mufti daripada kalangan sahabat yang lazi hafaz tuan fatwa min asrus kama dzakara lebih daripada 130. Amal mukassir minhum ada 7. Wasitun ada 13. Okey, ijtihad bi ra'yi. So sumber yang ketiga adalah ijtihad dengan pandangan ainda tabi'in. Bermula khilaf Fatihah pada zaman ini. Anda kasih sama banyaknya daripada fuqaha ni yang mengiktibar bahawa ijtihad ni adalah salah satu sumber daripada sumber-sumber tasyri'.
namun sedikit daripada diorang ni cenderung kepada meminimumkan daripada memegangnya dan iktimat padanya illa fi hal, kecuali pada hal-hal penting darurah. Okey. Zuhur madaris fiqhiyah, munculnya institusi fiqh pada zaman tabi'in. Ini ulama kan di atas sebenarnya ulama berbeza dalam pengurusan ilmu dan cara ijtihad, jalan ijtihad. Faminhum man yakthiru mislam. Dan antara mereka ada yang banyak menggunakan ra'i, pandangan. Wa ta'arafu, dan mereka mengetahui pada ilal hukum, kecacatan hukum, wa yaltafid, dan yaltafid kepada tahqiq maslahah. Yang kedua, dan mereka ni adalah yang yahmiluhu arwa', menggunanya dengan warak dan berhati-hati. Fagifu anda nusul, jangan merujuk pada nas-nas atau nasakah bi athar. Dia berpegang dengan asar. So, dibahagi institusi fiqh ni kepada dua, bukan sunnah dan sunnah. So, ni aswaja. Ni bukan sunnah. So, ada hadis, ada ra'i. Ada ra'i ni nama lain dia Kufah ataupun Iraq. Ahli hadis ni Madinah. Ya. Ini yang bukan sunnah ni. Jadi dua, Khawarij dengan Syiah. Dua ni. So, Khawarij ni muncul sebab pergolakan ketika dia orang keluar Khawarij ni mereka yang menolak tahkim. Sesiapa yang menerima tahkim ni adalah fikrah. Yang menerima fikrah tahkim ni adalah Syiah. Pada ketika itu, wasara likulli ta'ifah. Ini sebab munculnya firqah Khawarij. Mereka ni adalah yang keluar daripada ahli selepas mengingkari penerimaan fikrah tahkim itu, wasari'u, dan bersegera mereka dalam untuk keluar dari mentaatinya, kerana mereka mengatakan bahawa mereka itu adalah benar. Kuliah fihari ma'afusul minhum. Lawan mereka tahkim filazar mereka. Tahkim pada pandangan mereka itu salah. Lihat rafa'a syi'aran. Dengan itu tonggak mereka ni adalah la hikam illa hikam Allah qad hawarhum ala. Dan dia telah berbincang Ali bin Abi Thalib, tapi enggan untuk kembali kecuali dua syarat. Kembali tu ni lah Khawarij tu, kembali kepada Ali kecuali dua syarat. Untuk mengaku Ali tu adalah salah dari aspek pemikiran, yakni yang penerimaan tahkim. Annama abramu, tidak mengesahkan Muawiyah syuruti nubuwah, syarat batal. Lakin alian lam yajibhum inna hadha da'i al-batilah, kecuali Ali. Pandangan utama alladhi yatamizu biha. So, pandangan utama Khawarij ni pandangannya adalah
siapa yang membuat dosa besar ni adalah kufur. Siapa yang buat dosa besar tu dia terus kafir. Dengan itu diorang mengkafirkan ramai sahabat yang menerima tahkim ni, dan diorang juga telah mengkafirkan Osman, Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As. Datuk Khawarij ni dia melihat wajib untuk keluar daripada imam Saiz walau lemah, walau dengan kekuatan yang lemah. Al-khilafah liman ikhtaru muslimin, dan tak ingat iktibar amal solat. Okay. Mengiktibarkan bahawa amalan daripada solat wairuha jaza'un minal iman. Amalan solat dan lain-lain tu adalah sebahagian daripada iman. So bagi Khawarij ni tak cukup iman tu dengan tasdiqul qalbi, iqrar lisani, tapi cukup tu dengan adanya amalan jawarih. So bagi diorang iman tu apa yang dilakukan. Maka tafriqul Khawarij. Berbeza Khawarij ni dengan kumpulan lain dengan sebab perbezaan mereka dari sebahagian prinsip. Kalau kita di sini Madrasatul Ra'i. Ni dah sunnah. Ni madrasah sunnah. Madrasatul Ra'i, sumi'at madrasah Madrasatul Ra'i. So nama dia boleh jadi Madrasah Ra'i, boleh jadi Madrasah Ra'i, Madrasah Kufah, Iraq. Semua ni sama. So manhaj dia, prinsip dia tidak berbeza manhaj ahli Iraq ni dengan manhaj ahli Hijaz. Ahli Hijaz ni Madinah. Nanti tadi ada nusus dalam pegangan mereka, dalam pegangan pada nas-nas Al-Quran dan hadis yang dia secara utama sebelum dia meneruskan kepada ijma'. Kemudian dia ambil ijtihad dengan ra'i. Namun banyaknya mengambil qiyas dan ijtihad ra'i. Bina'an ala imanihim bi'anna syariah indahum ma'qulatu ma'na yastati'u wa naqdu. Mampunya akal itu idrak ilal hukum untuk kecacatan hukum sebab perluasan pada pengambilan ru'yi ni, pandangan ni, sebab banyaknya masalah-masalah yang baru kat Iraq. So masalah ni dia adalah bukan wakil, masalah yang bukan wakil. So pengasas Madrasatul Ra'i telah kita kata tadi sebelum ni, Sayyidina Umar bin Khattab ni dia min asyhar qailin, adalah qailin yang masyhur dengan Ra'i dalam kalangan sahabat. Dan tak ada seorang pun sahabat yang meluasnya pada penggunaan pandangan seperti Umar. Wakana yabqi fi Madinah lam yakhruj minha, dan dia kekal di Madinah dan tak keluar. Namun fiqh Umar tidak kekal di Madinah, bal intaqal fima. So fiqh Umar ni dia tak kekal Madinah, dia berpindah ke Iraq. Nazala bihi jama'ah kabirun. So ada ramai sahabat-sahabat kat sini Abdullah bin Mas'ud ini dia diutuskan, bukan bahasa, diutuskan oleh Umar bin Khattab ke Kufah. Yang dia kata, ini qad ba'asa, yang aku telah mengutuskan kepada kamu Abdullah bin Mas'ud, orang yang alim, wazin.
Itu kita iktibar bahawa Abdullah bin Mas'ud ni adalah guru pertama ataupun pengasas pertama Madrasah Kufah ni. Amma Ali ni pun ada kesan dia pada madrasah ni ketika mahkamah dia time tu selepas dia mengetuai Kufah tu kan. Haisu tafaqahu alaihi wa akhwata anhu, so dia madrasah ni dia ambil ilmu-ilmu daripada Ali penukar ilmu illa anna qasra. Tapi tempoh dia tak lama sebab pemerintahan kot macam tu lah. Pemerintahan Ali kat Kufah tu tak lama sebab dia difitnah. Saya guna fitin yang ada atrofikin. So adalah kesan-kesan fake daripada Ali tu dekat Madrasah Roi ni. So kalau dia minta rawa tu Madrasah Roi, kalau yang pertama Abdullah bin Mas'ud tadi lah. Kalau yang lain ni daripada kanan tabi'in ni Qomah semua ni. Asbab akhadha ahli, masya-Allah. Sebab mengambil ahli Iraq ni pandangan Iraq kan waris subhanallah. Okey, Iraq ni adalah negara di mana bercampurnya tamadun Parsi moden wal mu'aqadata. Taksiru fiha qadri masail. So banyak ni isu-isu dan masalah. Ila janibu qillatul ahadis, dalam pada itu kurangnya hadis dan kurangnya riwayat mu'tabirin kat negara tu. Hadisnya ada. So antara sebab madrasah Iraq ni diambil pandangan Roi ni, metod Roi ni, taksirun bi tariqatul mu'allimun, diorang mengikut jalan guru mereka, Maulana Rasim Ibnu Mas'ud. So Ibnu Mas'ud ni lah guru mereka pada pengambilan Roi. Memang takhruju alayya di Syarikh wa Sya'bi. Ni nama-nama. Tapi yang kedua ni sebab dia ambil Roi ni, sebab Iraq ni dia ada manbagh Syiah Asy-Syiah, headquarters macam itu dia macam pusat dan juga pusat Khawarij, pusat utama Syiah dan Khawarij, Darul Fitnah dan rumah fitnah. Haisu kasrat fihi hadis. So kat situ banyak hadis-hadis palsu. So kat situ telah mensyaratkan ulama kat Iraq ni syarat-syarat untuk menerima hadis tu. Jadi dia syadidkan pada penerimaan asar tu. Sebab kat situ dia ada banyak hadis palsu. Jadi hadis nak cari hadis yang sahih tu dia kena ada syarat ketat. Khususnya apabila hadis tu daripada hadis ahad. Bahkan hadis di Iraq, dan jika mana hadis di Iraq ni kurang, maka banyaklah kias. Kasrah qadaya nazila mustajida fi Iraq. Banyaknya isu yang turun mustajidah ni yang timbul di Iraq ni selarilah dengan tamadunnya. Wa madamat lagi perkara-perkara baru ni la nasafiha, tiada nas, tak ada nas yang nak dirujuk pada budak Indonesia. Sebab tak apa untuk kita mengeluarkan ijtihad, pandangan. So
perbandingan beza antara Madrasah Al-Hirawi Madrasah Al-Hadis. Madrasah Al-Hadis sana tak terang. Tak ada. Ni, baca. Sendiri lah. Kalau Al-Hadis ni kat Hijaz tu Madinah. Al-Hirawi ni kat Iraq ataupun kat Kufah. Tu.